Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua hari ini, cikgu-cikgu, anak murid. Okey, pagi ini adalah webinar, kerjasama antara Cikgu Perak dengan SSTP Perak dan saya berada di JPN Perak. Terima kasih banyak. Okey, jadinya kita akan mulalah dengan kelas perniagaan SPM. Okey, saya akan mulakan dengan presentation saya, slide presentation saya. Okey, sedikit pengenalan daripada cikgu. Okey, nama saya Cikgu Nur Sheila binti Mazlan. Okey, dan saya berkhidmat di SMK Tanjung Rambutan Perak dan ini adalah tahun ke-19 saya berkhidmat sebagai seorang guru. Dan saya mula berkhidmat pada 2001 lah di SMK Choi di Ipoh. Okey. Jadinya, sebelum kita start mula dengan apa itu perniagaan, saya nak tanya, apa pendapat pelajar tentang subjek perniagaan ni? Awak boleh tulis dekat chat lah. Okey. Apa dia subjek perniagaan? Yang memang pelajar saya lah, dia kata apa subjek perniagaan ni, ada yang kata best, ada yang kata seronok, ada yang kata scary, menakutkan. Jadinya kalau awak rasa macam mana? Okey ke, senang ke, bosan ke, apa? Cuba type dekat ruangan chat. Ada tak? Saya nak tengok feedback. Dan dalam ni, kalau ada pelajar-pelajar yang ingin bertanya, awak bolehlah unmute kan awak punya suara lah. Awak punya mic dan boleh berinteraksi dengan cikgu. Saran untuk angkat tangan tu, jadi awak boleh angkat tangan lah. Jadinya saya nak tengok reply daripada pelajar-pelajar. Subjek perniagaan. Apa yang awak rasa tentang subjek perniagaan? Ada tak pelajar-pelajar dalam ni yang boleh type dekat ruangan chat? Awak tulis. Perniagaan, apa dia? Perniagaan membosankan, perniagaan menakutkan, perniagaan apa? Sharvin ke? Siapa-siapa boleh tolong? Tolong type lah awak punya pendapat. Macam mana awak rasa tentang subjek perniagaan ni? Sementara saya tunggu feedback. Untuk pengetahuan, subjek perniagaan ni dia adalah tahun ketiga. Jadi sepatutnya yang calon 2020 ni, yang dah ke calon 20, yang akan ke tahun 2021 punya SPM ni, awak adalah batch yang ketiga. Jadinya dalam masa yang singkat ni, cikgu pun masih belajar. Banyak sebab sebelum ni kita ada subjek perdagangan. Jadi cikgu pun belajar, awak pun belajar, sama-sama belajar. Saya tengok dalam ni macam tak ada feedback. Ammar, dia kata perniagaan melibatkan urusan jual beli. Apa yang awak rasa tentang subjek ni? Subjek perniagaan ni. Senang ke, menakutkan ke, susah ke? Ada yang cakap macam tak sukalah subjek perniagaan ni, scary lah. Jadi bagi pelajar-pelajar lain macam mana? Urusan jual beli tu betul. Nazirah kata subjek perniagaan ni menarik. Ada yang kata seronok sebab actually dia tentang perniagaan dan dia juga melibatkan awak punya sebab kita biasa pergi ke kedai, kita biasa pergi jalan kat urusan jual beli. Sharvin dia kata perniagaan ni senang tapi susah nak hafal syllabus. Ada yang kata best gila. Dia sebenarnya mindset tau. Kalau awak rasa susah, maknanya susah lah. Kalau awak rasa senang, awak rasa benda tu seronok, subjek ni seronok, awak akan rasa senang je, je. Kemudian lagi satu mindset, setengah tu kata cikgu tak faham cikgu ajar. Mungkin ada setengah pelajar dia akan cakap macam tu.
Okey, bila kita belajar, tak suruh ajar, awak tak faham, dah that's it. Awak terus let go, terus rasa down, terus rasa tak nak belajar perniagaan ni, tak boleh. Okey, bila awak dah dapat, mungkin awak ada guru tu awak rasa macam susah. Okey, kita boleh tanya dengan cikgu lain. Lepas tu bila PKP ni, banyak sangat ada webinar percuma, awak boleh ikut. Okey. Ambil apa ilmu daripada cikgu ni, cikgu tu. Jadi semua tu bantu awak untuk persediaan menghadapi SPM tahun hadapan. Okey, sebab tahun batch ni batch yang bertuah tau, sebab awak ada masa yang sangat lama untuk menghadapi SPM. Okey. Okey, ada yang kata tak susah sangat. Dia kata mula-mula susah. Okey, tapi bila dah belajar, seronok lepas tu. Dan saya tahu ramai pelajar yang memang berniaga. Okey, maknanya sama ada dia tak guna modal sendiri sebab tahu awak masih pelajar. Awak buat dropship, kadang-kadang tolong mak. Jadi benda tu sedikit dia akan membantu awak nampak apa dia subjek perniagaan. Okey, itu habis tentang subjek perniagaan awak rasa. Okey, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Okey, yang ini ramai sangat pelajar saya lah yang cakap, cikgu, kenapa macam tulis banyak tapi markah sikit? Kenapa macam tak faham apa-apa? Satu, kenapa macam masuk, kenapa cikgu masuk, cikgu ajar keluar, kosong, tak tahu apa-apa. Kenapa awak rasa macam tu? Okey, yang ni juga berbalik pada mindset tadilah. Okey, jangan rasa benda tu susah. Jangan rasa benda tu macam subjek ni membebankan. Anggap dia satu yang menyeronokkan dan insyaAllah sepatutnya awak akan boleh jawab lah. Okey. Seterusnya. Okey, ini antara tips-tips. Sebenarnya cikgu pun masih belajar. Cikgu pun ada bertanya-tanya juga ni cikgu lain. Okey. Dia ada tips lah. Maknanya awak jangan hafal satu buku teks tu. Cikgu pun tak hafal satu buku teks. Okey. Kita tak boleh menghafal. Bila kita menghafal, sebab perniagaan ni dia ada aplikasi. Dia ada topik-topik yang mana ataupun soalan-soalan yang awak kena apply. Jadi bila kita menghafal, kita akan mudah lupa. Berbanding dengan kita buat ulang kaji, okey. Kemudian kita akan gunakan akronim. Okey, nombor 2 tu awak gunakan akronim. Nanti saya akan tunjuklah apa bendanya, contoh-contoh dia. Kemudian buat latih tubi banyak-banyak kali. Jangan selalunya masa nak exam, besok exam, malam tu baru baca, lepas exam cikgu susahnya tak faham. Itu memang tak boleh. Okey, kemudian peka kepada kata kerja dan kata kunci. Okey, apa dia kata kerja, apa dia kata kunci, yang itu kita akan tengok selepas inilah. Okey, kemudian slide seterusnya. Okey, yang ini tadi saya katalah jangan hafal satu buku teks. Okey, tak ada orang yang memang akan hafal satu buku teks lah. Kecuali ada seorang pelajar saya dulu, 2 tahun lepas. Masa tu subjek perdagangan. Kalau saya tanya, okey bab berapa, buku surat berapa, dia memang akan tahu. Okey, ni buku surat ni, buku surat ni. Tapi bukan semua orang lah dia ada memori yang macam tu. Yang kita biasa-biasa ni, seelok-eloknya awak buatlah satu nota kecil. Okey, nota kecil yang boleh bawa mana-mana, simpan dalam poket ataupun A4 tu. Awak lipat 4, jadi nota kecil. Kemudian gunakan peta minda. Okey, sekarang ni pelajar-pelajar terutama generasi awak, kita ada peta iting, ada peta buih lah, ada rangka ikan lah, semua-semua tu. Jadi gunakan semua-semua. Gunakan supaya bila kita menghafal, kita akan nampak satu muka surat tu ada banyak arrow-arrow kan. Itu lagi mudah daripada awak tengok buku teks, awak nak kena flip. Tengok satu-satu yang itu memang susah berbanding awak menggunakan peta minda. Okey, saya nak tengok chat sekejap. Ada tak rakan-rakan sini ataupun yang ada tips-tips lain? Apa yang awak buat selain tu awak senang hafal? Okey. Okey, tadi ada pertanyaan daripada Muhammad Syairul Zani. Kan memang ikut skema ke? Okey. Skema jawapan, okey, itu membantu guru untuk menanda. Kadang-kadang ayat awak
tak sama dengan ayat skema tetapi maksudnya sama. Jadi itu membolehkan awak dapat markah juga. Jadi jangan takut untuk menulis. Jangan biarkan ketakutan awak menguasai diri sendiri. Maksudnya, apa nak takut dengan soalan kan? Kita jawab, kita cuba jawab. Bila ada jawapan yang kena dengan skema, walaupun ayat awak tak sama dengan skema, selalunya markah tu akan diberi juga. Okey, sebab kita tahu maksud yang awak nak sampaikan tu, itulah skema yang kena pada, yang ada pada tangan cikgu. Jadi awak akan dapat markah di situ. Okey, ada dekat Aiman ni, dia kata dia menggunakan lagu sebab pelajar mudah menghafal lirik lagu. Okey, yang ini memang kreativiti masing-masing. Kadang-kadang ada cikgu tu dia pandai buat akronim. Ada cikgu ni dia pandai buat peta minda. Ada cikgu dia pandai buatkan lirik lagu dan dia kongsi pada pelajar. Jadi, tu saya kata tadi, pelajar-pelajar awak jangan hadkan main awak buku teks sahaja. Buku teks tu kita punya kitab. Kita punya panduan. Cara mana awak nak menghafal, cara mana awak nak cara mana awak nak menghafal, cara mana awak nak bagi benda tu mudah, terpulang. Nak lagu boleh, pita minda boleh, hafal buku teks tu janganlah. Nanti kalau awak terlanggar batu ke apa tu, tak ingat dah. Itu jangan. Jadi yang ini contoh, itu contoh lah, saya tak besarkan sebab yang itu memang ada pelajar yang dia pandai, memang dia akan buat peta minda dia sendiri, cantik-cantik. Kalau dulu, saya akan suruh pelajar buat dia punya buku kecil. Siapa yang paling cantik saya akan bagi hadiah. Buku yang paling cantik. Sebenarnya bukan untuk saya. Buku cantik tu untuk awak, biar awak senang untuk menghafal. Awak menarik minat sendiri. Itu tips yang seterusnya lah. Kemudian kita tengok kepada gunakan akronim. Apa dia akronim? Yang akronim ni pun bukan semua cikgu dia reti tau. Maknanya selalunya bila awak buat akronim, kaitkan dengan awak punya situasi. Maksudnya awak faham apa yang awak tulis. Macam yang ini contoh sumber fizikal. Sumber fizikal ni bab berapa? Bab 5 kan? Kita ada kakak pakar baling bantal pakai stokin. Kalau macam dekat Kintab Utara ni, kami cikgu-cikgu yang biasa bagi ceramah, biasa berkumpul ni, yang pakar buat akronim ni Cikgu Azman daripada DAS. Itu dia memang pakar lah, dia pasti memang rujuk dekat dia. Semua fizikal kita ada kilang. Kita ada bahan mentah, kita ada produk, kita ada stok. Jadi mungkin awak tak ingat, apa benda nak ingat semua fizikal ni, kita buat dalam satu akronim yang mana senang untuk awak ingat. Kakak pakar baling bantal pakai stokin. K untuk kilang, pakar untuk peralatan, B untuk bangunan, bantal tadi bahan mentah, P itu produk. Lagi satu, jenis pengangguran. Yang ini awak belajar dalam tingkatan. Ini yang Cikgu Azman bagilah. Kalau awak ada idea lain tu lagi baguslah awak kaitkan dengan diri awak sendiri. Budak tu maksudnya bermusim. Kampung tu kitaran. Tidur tu teknologi. T. Sengit tu struktur. Jadi kita ingatlah, jenis pengangguran kita ada budak kampung tidur sengit. Apa dia budak kampung tidur sengit? Awak ingatlah balik. Itu apa? Itu apa? Jangan dalam periksa awak pergi salin akronim awak. Itu memang cikgu memang tak faham lah apa benda yang awak tulis. Itu untuk cara awak menghafal. Kemudian kita akan tengok kata tugas dan kata kunci. Kalau saya tengok dekat chat sini ramai juga pelajar-pelajar yang dah biasa dengan saya. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang memang ikut kelas santai, lepak santai lah, kelas cikgu-cikgu Kintab Utara. Jadi selamat datang semua. Kemudian kita tengok apa dia kata tugas dan kata kunci. Siapa tahu kata tugas tu apa, kata kunci tu apa? Baru belajar perniagaan setahun. Tahu tak kata tugas tu apa? Kata kunci tu apa? Yang ini pun waktu kita menjawab, saya belum sampai
kepenjagaan ada kertas 1, kertas 2 belum sampai. Ini baru nak awak refresh balik. Mungkin ada pelajar form 4 yang masuk, mungkin dia tak berapa jelas lagi apa dia paper perniagaan sebab tahun ni yang pelajar form 4 awak periksa awal tahun. Kemudian kalau sempat pertengahan saya rasa tak sempat. Lepas tu akhir tahun pun tak sempat kan. Jadi awak kena tahu jugalah dalam paper perniagaan ni ada apa, kena buat apa, kena hafal macam mana. Jadi yang mana form 4 pun dia alu-alukan untuk masuk sebab awak akan nampak lah. Oh macam ni, macam ni, macam ni. Okey. Syarwin dia kata kunci itu kehendak soalan. Okey. Aiman dia kata tugas tu contoh macam jelaskan kata kunci tu apa yang soalan nak. Okey, kita ada keyword kata kunci. Selalunya kata kunci tu fakta. Apa yang soalan tu nak? Okey, macam dia kata senaraikan, nyatakan 4 jenis pengangguran. Yang mana kata kunci, yang mana kata tugas. Kata kunci tu, keyword tu maksudnya pengangguran tadilah. Okey, kemudian kita kata tugas tu nyatakan. Jadi awak kena tahu, okey bila nyatakan awak kena bagi macam mana. Bila yang kata kunci tu selalunya benda ataupun item-item yang memang awak hafal daripada buku teks lah. Okey, bila bercakap tentang fakta awak kena hafal, kena tahu. Apa dia fakta-fakta yang terlibat. Bila huraian tu kadang-kadang kita boleh bagi huraian sendiri. Kadang-kadang bila ada soalan yang dia ada kotak, dalam tu ada cerita, awak mesti kaitkan awak punya jawapan dengan cerita dalam kotak tu. Maksudnya jawapan awak kena masuk balik. Ada nama kedai, letak nama kedai. Ada nama barang, letak nama barang. Ada nama Pak Ali, letak nama Pak Ali. Semua tu kena letaklah untuk mengelakkan daripada markah dipotong bila awak menjawab soalan. Okay, tu sekarang kita akan masuk sikit nanti. Sekarang ni semua pengenalan bagi awak refresh balik paper perniagaan ni apa. Bagi awak jatuh cinta balik dekat subjek ni. Okay. Subjek perniagaan ni sebenarnya seronok. Okay, ada soalan tadi apa? Okay, betul lah. Okay, saya terangkan bagi contoh sikit. Okay, dekat kata tugas. Okey. Kata tugas tu apa ya? Okey, kata tugas tu, okey, setiap soalan peperiksaan ada dia punya kata tugas. Okey. Dan pelajar perlu memahami kata tugas dan tulis jawapan ikut kehendak soalan. Okey, jangan terkeluar daripada landasan soalan tu. Jangan awak, tu pasal kadang-kadang awak rasa macam awak tulis banyak sangat dah ni. Kita boleh compare kan bila kita buat ujian. Kawan sebelah tu dia tulis zap. Okay, mungkin awak tulis banyak. Bila dapat markah, kawan yang tulis sedikit berbanding awak yang tulis banyak tu, kenapa markah dia banyak? Kenapa markah awak sikit? Jadi kata tugas tu penting. Dia perlu untuk awak tahu. Macam mana untuk awak tahu? Satu tu awak kena tengok satu-satu balik lah. Okey, kalau ada huraikan tu maksudnya minta apa. Lagi satu dengan cara awak buat latihan banyak-banyak. Bila kita buat latihan dan bila kita tengok skema, dekat nak apa. Okey lah tips. It's okay untuk awak belajar tengok skema. Sebab bila dengar, itu adalah satu proses pembelajaran. Awak tengok soalan, awak tak tahu jawapan, awak tengok skema. Bila kita tengok skema, kita tahu oh macam ni. Bila awak banyak kali buat soalan, tengok skema, buat soalan skema, kadang-kadang bila awak dah banyak kali buat soalan yang sama, kadang-kadang soalan percubaan, bila awak tengok ada negeri-negeri yang lebih kurang sama. Okey, walaupun dia tak bulat-bulat sama. Jadi bila dia minta kata kunci yang sama dan dia minta kata tugas yang sama, awak boleh, dalam lama-lama tu awak boleh dah hafal je dah. Soalan dia nak apa, jawapan dia macam mana. Jadi tak salah untuk awak belajar dengan skema. Lebih-lebih lagi waktu-waktu sekarang ni susah awak nak bersemuka dengan cikgu kan. Jadi gunakan apa-apa, saya rasa pun cikgu-cikgu dah banyak share soalan-soalan percubaan negeri lain-lain. Jadi awak gunakanlah skema yang ada, soalan tu awak refer. Jawab soalan tengok skema, jawab soalan tengok skema. Sampai satu tahap yang awak rasa awak dah
Faham? Jadi awak cuba buat sendiri, rujuk skema tu untuk awak semak. Berapa markah awak dapat. Okay? Okay, cuba kita tengok yang pertama ni. Okay, saya akan tunjuk contoh sikit je lah. Okay. Jelaskan mengapakah. Ini contoh kata tugas lah. Kata saya ada 11 kot kata tugas. Okay, ni kata tugas. Saya akan terangkan 3 lah contoh kata tugas. Okay. Bila ada kata tugas jelaskan ataupun mengapakah. Okay. Perlu beri huraian ikut peruntukan markah. Okay, cuba kita tengok dekat sini. Dekat soalan ni dia ada jelaskan kesan kan? Okey. Sementara awak tengok soalan ni, mungkin ada pelajar yang dah pernah jawab soalan ni. Okey. Gambar rajah ni tentang apa? Okey, yang ini kita buat revision sikit. Okey, apa dia gambar rajah siapa tahu? Kelas ni berapa jam? Sejam setengah. Hayatul. InsyaAllah sejam setengah. Okey. Okey, cepat. Titik pulang modal. Okey. Titik pulang modal, betul? Yang ini adalah gambar rajah tentang titik pulang modal. Okey, siapa ingat apa dia formula untuk titik pulang modal? Ini belum masuk soalan lagi. Ini baru saya nak buat ulang kaji. Okey, apa dia TPM? Apakah formula TPM? Apa bagi apa? Cepat. Siapa boleh jawab? Okey, betul. Sivatra Manikam, TPM. Okey, ada yang kata, Surya dia kata Google Meet saya cuba masuk tapi say no. Okey, nak masuk ke Google Meet ni, awak kena guna email MOE ya. Okey. Kata tugas, huraikan, jelaskan, terangkan. Okey, nanti sekarang saya akan tunjuk slide dia. Okey, nanti sebab yang ni pun ada rakaman. Saya pun pernah buat dalam saya punya channel, ada saya bagikan satu slide, satu video tentang kata tugas. Bila huraikan nak bagi apa, jelaskan bagi apa, terangkan bagi apa. Yang ni kita akan tengok sikit contoh. Nanti sekarang saya akan ada bagi satu slide juga yang mana okey, bila terangkan kita kena bagi apa, bila huraikan kita bagi apa. Okey, Cikgu Osman? Okey, jadi TPM tadi Izian dia kata kos tetap bahagi harga jualan tolak kos berubah seunit. Okey, pandai. Okey, jadi apakah dia X? Dekat soalan ni dia minta Y. Tapi saya tanya apakah dia X? Okay, X apa? Cepat-cepat. Okey. X ialah jumlah hasil. Okey, X jumlah hasil. X jumlah hasil pula. Betul lah. Jumlah kos. Okey, Y tu adalah kos tetap. Okey, kita selalunya soalan dia akan tanya, okey sama ada dia akan minta kirakan ataupun dia akan tanya tentang bahagian berlorek tu. Okey, bila ada soalan dia nak kirakan, dia minta awak kena ingat bila awak bagi formula, selalunya akan dapat satu markah dekat situ. Walaupun mungkin awak nak isi dalam-dalam dia tu salah, tapi awak letak formula, awak akan dapat satu markah. Okey, dekat sini jawapan dia, apakah Y? Yang ini dia direct question. Tanya apakah Y? Jadi awak kena jawab Y ialah apa dia? Kos tetap. Okey. Tolong ingat bila kita menjawab soalan, saya akan guna istilah kepala soalan. Okey, apakah Y? Awak tolong ulang balik. Y ialah apa? Kos tetap. Jangan tiba-tiba dekat jawapan awak tu kos tetap. Okey, paling-paling selalunya ada dia minta apakah X, apa dekah Y. Awak X dan Y ialah apa dan apa. Seboleh-bolehnya tolong biasakan diri X ialah apa, Y ialah apa.
Itu cara awak menjawab soalan yang selamat. Jangan awak bagi soalan yang jawapan yang tergantung tu pun salah satu masalah juga ya. Yang itu sangat-sangat tolong. Bila awak bagi jawapan, biar jawapan tu tepat. Maknanya cikgu tak boleh tanya balik. Kenapa? Apa? Bagaimana? Bila soalan tu boleh ditanya dekat jawapan awak, maksudnya awak akan, maknanya jawapan awak tu tak lengkap. Bila tak lengkap tu kemungkinan mungkin akan tu. Okey, dekat sini dia kata ada soalan X dan Y, kemudian dia ada soalan jelaskan. Okey, awak tengok balik yang tadi. Dekat jelaskan, okey, kena bagi huraian mengikut peruntukan markah. Okey, jom kita tengok kepada dia punya skema. Jadinya kesan kepada warisan dodol Melayu ialah, itu huraian yang awak kena bagi 3. Okey. Yang kesan kepada warisan dodol Melayu tu mesti tulis. Okey, sebab apa? Okey, tadi saya sebut ada cerita, ada nama, ada produknya, ada segala maklumat dalam soalan, masukkan dalam awak punya jawapan. Okey, macam tadi kita kat sini dekat soalan dia kata titik pulang modal. Titik pulang modal siapa? Warisan dodol Melayu. Beroperasi di mana? Di Kuala Ibai. Soalan ni dia kata jelaskan kesan kepada warisan dodol Melayu sekiranya pengeluaran dodol berada di kawasan Belorik. Maksudnya bahagian atas ni lah. Okey. Bahagian atas ni bila lebih daripada TPM dekat situ dia akan apa? Kita akan memperolehi apa? Tengok dekat dia punya skema jawapan ni. Okey. Kadang-kadang awak rasa jawapan awak tu macam mana kita nak hafal skema, kita tak tahu skema. Jadi dekat tu tadi saya cakap skema untuk membantu cikgu menanda. Tapi bila ayat awak ada kena dengan skema walaupun tidak menggunakan ayat yang sama, masih dikira betul. Jadi jangan risau pasal itu. InsyaAllah selalunya cikgu-cikgu yang menanda tu dia akan membantu pelajar. Jadi bila jawapan awak tak sama-sama sebiji macam skema tapi faham, tapi dia punya jawapan tu maksudnya sama, maka awak tetap akan dapat. Okey? Macam tadi, atasnya kepala dia lah awak kena salin. Kesan kepada warisan dodol Melayu ialah, okey, dekat sini ada 4 huraian. Markah nak 3. Jadi awak boleh bagi mana-mana 3, awak akan dapat markah penuh. Okey? Jumlah hasil melebihi kos. Okey. Bila hasil lebih pada kos, dah tentu-tentulah kita akan dapat untung kan. Baguslah perniagaan kita. Kalau kos kita RM10, hasil kita mungkin kurang daripada tu. Yang di situ dia akan berada di bawah yang kawasan Belorik tu. Okey, kemudian kesan dia pula lagi satu, jumlah pengeluaran lebih melebihi titik pulang modal. Okay, TPM dekat titik titik yang bertemu X tadi tu, itu TPM. Okey, perniagaan memperolehi keuntungan yang tinggi. Okay, betul lah tu. Kemudian menikmati ekonomi bidangan. Okey, awak pilih mana-mana 3 daripada 4 ni, awak akan dapat 3 markah. Tambah yang tadi 1 markah kos tetap tu, so awak dah dapat full marks dekat situ. Okey. Okey, bagaimana pula perniagaan apa ni? Ekonomi wajib ada masuk dalam contoh jadual kelok. Bagaimana pula perniagaan? Okey, perniagaan kita tengoklah dekat soalan tu macam mana. Okey, itu yang saya kata tadi, kita ada kata kerja. Okey. Dekat kata kerja tu lah kita boleh bezakan sama ada perlu lukis ke, perlu bagi formula ke, pergi bagi huraian ke, contoh ke dekat kata kerja tu lah sebenarnya. Okey, sekarang saya akan tunjukkanlah kata kerja apa untuk apa. Okey. Cikgu tahu ni soalan TPM ada keluar ke? Alamak.
Mana saya tahu. Selalunya soalan SPM yang mula-mula tahu adalah awak calon periksa yang akan tahu dulu. Cikgu memang tak tahu. Selepas tu lah baru awak dah keluar daripada Dewan Peperiksaan tu, cikgu dah tengok soalan, barulah cikgu tahu soalan apa yang keluar. Jadi, sentiasa bersedialah. Buat je latihan banyak-banyak. Kita ada tahun ni, paper percubaan, saya yang tak periksa lagi, mungkin Sabah dan Selangor kot. Jadi awak ada banyak paper-paper negeri-negeri lain yang awak boleh jadikan sebagai latihan untuk awak buat persediaan lah. Okey. Cikgu Osman tanya skema jawapan untuk poin 1 dan 3 maksudnya sama kan cikgu? Jika boleh tulis adakah ia dianggap ulang huraian? Poin 1 dan 3. Poin 1 dan 3. Lain. Yang ini dia cakap tentang jumlah hasil dengan jumlah kos. Yang ini dia cerita tentang untung. Itulah senangnya perniagaan. Dia kadang-kadang bila awak bagi contoh yang banyak, mungkin awak bagi 3 atau 4 contoh, markah 1. Tapi dekat sini, dia kata jumlah hasil beri jumlah kos. Dia cerita tentang hasil dan kos. Okey. Selalunya bila kita dah jumlah hasil lebih daripada kos, kita akan dapat untung yang tinggi. Itu dah benda lain pula. Jadi kat situ dapat nombor 1 dapat 1 markah, kat nombor 3 pun dapat lagi 1 markah yang lain. Okey. Itu cara dia nak dapatkan apa untuk cikgu menyemak jawapan pelajar lah. Okey. Tengok dekat soalan ataupun kata tugas tentang terangkan. Okey, tadi apa jelaskan kan? Bila terangkan, cikgu kena bagi fakta, cikgu kena bagi huraian dan jangan lupa tengok pembahagian markah. Okay, selalu bila dapat soalan, saya akan suruh pelajar tengok dekat markah. Markah tu untuk awak rangkakan masa untuk menjawab dan markah tu juga untuk awak rangkakan jawapan awak sendiri. Okey, kalau 4 markah apa dia? Kalau 8 markah macam mana? Jadi bila kita ambil dapat kertas soalan tu, maknanya awak kena fokus. Nak tengok dia punya kata kunci, kata dia punya markah. Okey. Dia pelajar kalau 4 markah, dia akan jawab dalam 4 ataupun kurang. 4 minit ataupun kurang. Okey, kenapa kita kena tengok masa juga? Sebabnya tak nak soalan tu 4 markah tapi awak punya fikir sampai minit awak menjawab. Jadi bila kita dah terjawab soalan yang mudah 4 markah 8 minit, 10 minit, takut bila ada soalan yang lain pembahagian markah dia banyak, awak akan tak cukup masa. Bila tak cukup masa tu yang kadang-kadang pelajar dia kata cikgu tak sempat jawab bahagian C, tak sempat jawab bahagian B. Jadi pembahagian masa pun sangat perlu selain pembahagian markah tu. Okey, jam kena ada. Dekat Dewan memang ada jam besar. Kalau ada jam dekat tangan sendiri pun baguslah awak boleh alert selalulah. Okey, tengok dekat terangkan. Okey, jom kita tengok soalan terangkan. Okey. Tengok gambar, tengok soalan. Okey, dia kata terangkan 2 elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran barang tersebut. Okey, barang apa? Mesin basuh automatik. Okey, cawangan dekat mana? Cawangan Sibon. Dia bagi diskaun semula. Okey, bila bercakap tentang campuran pemasaran, okey, ada channel sendiri, cari channel Cikgu Sheila. Okey. Bila bercakap tentang, okey betul. Saya suka sangat campuran pemasaran, terus dalam kepala awak ingat apa? 4P. Okey. Apa dia 4P ni? Okey, what is 4P? Okey, Shikin dia kata, cikgu kalau soalan kena kira letak formula dapat markah tak? Ya. Letak formula yang betul lah. Awak dapatlah 1 markah. Lepas tu bahagian pengiraan, jawapan yang betul pun awak dapat lagi 1 markah. Okey.
Yang penting formula yang betul. Awak letak je formula salah tak dapat markah lah. Okey. Produk, promosi, pengagihan harga. Okey, promotion, price, place, produk. Okey, yang ini pun selalu pelajar silap. Okey, dalam soalan ni dia ada kata okey yang ini okey, tentang mesin basuh. Okey, mesin basuh tu dia ada letak tentang harga, dia ada letak tentang diskaun. Okey, kita tahu dekat sini bila sebut campuran pemasaran sepatutnya awak kena gariskan, tak tunjuk sebab saya tab saya tak dapat nak link. Okey, cikgu kena letak pelajar kena gariskan dulu. Okey, nampak je keyword campuran pemasaran, okay, awak dah tahu. Kena kepala otak awak. Okey, 4P. Price, place, product, promotion. Tulis dulu 4P tu apa. Tak kan? Lepas tu, barulah kita kaitkan dengan soalan tu. Okey, sekarang ni ada tak kena mengena dengan produk? Ada tak kena mengena dengan harga? Ada tak kena mengena dengan pengagihan? Ada tak kena mengena dengan promosi? Okey, agak-agak apa yang jawapan yang paling tepat? Okey, jangan lupa mesti ada, okey, cerita dia tentang mesin basuh. Cerita dia tentang cawangan sibon tu. Tolong masukkan, mesti masukkan dalam awak punya jawapan juga. Jangan biarkan dia tergantung. Sebut tu tolonglah jangan buat. Okey, sebab sekarang ni kita nampak yang tersebut tu adalah mesin basuh. Jadi gunakan produk tersebut tu, iaitu mesin basuh tu, awak masukkan dalam awak punya jawapan. Okey, produk dan promosi. Okey, macam mana dapat 4 markah tadi? Awak kena ada fakta, awak kena ada huraian. Okey. Okey, Cikgu Rahimah, terima kasih. Okey, cuba letak Syavin. Macam mana awak dapat 4 markah? Okey, contohlah Syavin dia kata produk dan harga. Okey, betul. Okey, cara dia untuk awak tulis, biar sistematik lah. Okey, awak biasakan diri. Okey, mungkin sama ni awak tak biasa. Sekarang ni awak biasakan. Okey. Macam mana awak nak menjawab dia? Okey, macam mana cadangan jawapan dia? Okey, tengok kepala soalan tadi apa? Campuran pemasaran. 2 elemen campuran pemasaran terlibat bagi pemasaran. Pemasaran apa? Mesin basuh automatik. Tolong letak. Walaupun dekat soalan tu dia kata barang tersebut, awak biasakanlah letak. Kat situ yang mana dah bagi barangnya apa, awak gunalah mesin basuh automatik itu ialah, okey, kalau awak kata produk, okey, produk 1 markah. Betul awak terangkan apa yang awak nak cerita tentang produk. Lepas tu baru awak pergi dekat yang fakta yang kedua. Okey, kalau harga. Okey, dah bagi tahu harga, bawah tu baru apa dia punya keterangan tentang harga tersebut. Jangan awak produk dan harga iaitu apa-apa-apa macam cikgu pula yang nak kena cantum. Oh, okey. Bagi tak dia. Okey, sekejap ya. Bukan. Kau tak ada ni. Ni. Teknikal sekejap ya. Okey, sambil-sambil tu saya nak tengok pelajar macam mana awak dapatkan 4 markah. Okey, awak boleh type dekat Okey. Awak boleh type dekat apa tadi? Dekat chat meet. Dekat chat itu pun boleh. Okey, macam mana awak nak dapat 4 markah tadi? Okey, Syavin dah cakap dah harga. Produk dah harga. Okey, cuba awak susun ayat awak tu. Produk apa, harga apa, macam mana. Okey. Okey, macam belum ada lagi yang bagi jawapan. Sini hujan, soalan tak clear. Okey, tak apa. Nanti dia dekat soalan ni, okey, yang mana rasa tak clear tu saya bacakan soalan. Okey, dia kata gambar menunjukkan sejenis barang iklankan di media elektronik. Okey, dekat situ dia ada satu iklan lah. Dia kata dapatkan di cawangan sibon berdekatan. Okey, ada gambar mesin basuh automatik. Okey, mesin basuh automatik, mesra pengguna teknologi nano. Itu dia terangkan dengan produk itulah.
Kemudian dia kata ada diskaun 20%. Okey, daripada 1,000 dapat 800. Kemudian diskaun 20%. Jaminan dia 5 tahun. Ansuran mudah, penghantaran percuma. Jadi awak terangkanlah daripada gambar iklan tu, terangkan dua elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran barang tersebut. Okey, cara mula-mula kepala yang awak kena salin, campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran mesin basuh tersebut ialah, okey apa? Okey. Okey, produk dan harga. Okey, saya terus bagi dia punya skema lah. Mungkin awak ada yang tak clear kot. Okey, jadinya dalam 4P tadi, okey, awak boleh bagi harga, awak boleh bagi tempat ataupun place, awak boleh bagi produk. Okey, maknanya harga tadi sebabnya mesin basuh tu dijual pada harga 800 lepas diskaun 20%. Okey, tempat pula dekat mana awak boleh dapat mesin tu? Okey, mesin basuh tersebut boleh didapati di Sibon yang berdekatan. Ataupun awak cerita tentang produk. Produk tu dia cerita mesin basuh automatik, mesra pengguna dan menggunakan teknologi nano. Bila ada jawapan, selalunya yang ada kotak tu, kat situ ada kotak kan. Kat situ adalah ada jawapan-jawapan sebenarnya yang awak boleh masuk dan awak jadikan sebagai huraian. Yang penting awak punya fakta tu awak kena ingat jugalah. Okey. Okey. Tak ada, macam tak ada apa-apa soalan. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, kita tengok pula kata tugas apakah, nyatakan, berikan. Yang khusus dan spesifik perlu hafal daripada buku teks. Fakta tu maksudnya kalau dia yang bol warna hijau adalah fakta. Okey, jadi bila ada apakah, ada soalan nyatakan, ada soalan berikan, awak kenalah bagi fakta yang kursus, okey sorry ni salah ejaan. Fakta yang kursus dan spesifik, kemudian perlu hafal daripada buku teks. Fakta tu daripada buku teks lah. Okey, kita tengok kepada soalan. Okey, contoh soalan dia berikut dengan jenis pembiayaan. Okey, siapa tahu soalan jenis pembiayaan ni bab berapa, tingkatan berapa. Setiap kali saya buat perbincangan dengan pelajar, mesti saya akan tanya tempat merujuk pada P yang mana? Tempat apa cikgu? Sekejap. Tu tadi tempat tu dia kata boleh didapati di Sibon yang berdekatan. Okey, cikgu tengok dekat dia punya soalan. Dapatkan di cawangan Sibon berdekatan. Maknanya place boleh dapatkan di mana. Benda ni buat ada di mana, dijual di mana. Inilah dia punya jawapan. Cawangan Sibon berdekatan. Okey, semua maklumat ada dekat dalam sini. Yang ini tempat, yang ini harga, yang ini mesin basuh. Okey, diskaun kenapa? Promosi selalu dia akan kaitkan, mungkin dia akan cakap dekat sini, okey diiklankan melalui surat khabar, diletakkan bagi flyers, banner, yang itu akan masuk kat bahagian promosi. Jadi dekat sini tak ada. Okey, tengok pada soalan yang ini. Okey, jenis pembiayaan. Okey, saya sangat suka bab ini. Okey, bab berapa ni? Bab 3 form 5. Bab 3 form 5, bab 3 form 5. Okey. Izian dia kata bab 2 form 5. Bab 2 tentang sumber fizikal. Bab 3 baru sumber pembiayaan. Okey. Boleh tak Syed? Syed ni saya rasa macam familiar nama. Saya pernah ikut saya punya lepak santai je Syed.
Okey, Syed Muhammad Mustaqim ni. Patutlah nama familiar. Okey, terima kasih. Okey, Syed. Okey, kita ada sumber pembiayaan. Okey, ada berapa jenis sumber pembiayaan? Ada berapa jenis sumber pembiayaan? Okey, betul Yasmin, ada 2. Okey, bagus Syarfin. Ada dalaman, okey good. Dalaman dan luaran. Okey. Dekat dalaman kita ada apa? Cikgu nak minum sekejap boleh ya? Okey, lagi kejap. Okey. Kalau dalaman simpanan peribadi dengan Rizal. Okey, good. Kalau luaran pula, luaran ada berapa? Ada ramai yang kata soalan sumber pembiayaan ni susah. Tapi sumber pembiayaan ni sebenarnya awak nampak dia punya clue je, awak dah tahu apa benda ni. Apa soalan tu nak, apa jawapan yang kena ada. Okey, jadi boleh Cikgu Zaimah menunjuk-nyuruh. Minum air. Okey. Dekat sumber pembiayaan dalaman kita ada peribadi dengan kita ada keuntungan daripada Rizab lah. Okey, bagus Syed. Panjang tu. Kalau dekat luaran kita ada modal permulaan, kita ada overdraft, kita ada share, kita ada sewa beli, kita ada pajakan, kita ada arahan, kita ada pemfakturan. Jadi bila keluar sumber pembiayaan, okey. Awak nampak je tentang sumber pembiayaan, awak try terus dekat tepi tu, dekat kertas soalan awak tulis ada dalaman, ada luaran, dalaman tu apa, luaran tu apa. Sebab untuk elakkan awak terlupa. Jadi bila awak dah keluarkan awak punya soalan jawapan-jawapan dekat awak punya tulang ikan ke apa ke peta minda awak tu, bila kita dah nampak soalan tu baru kita boleh, oh sebenarnya ini kaitan dengan apa, ini kaitan dengan apa. Okey, saya nak buat ulang kaji sedikit. Okey, modal permulaan tu awak tahulah. Okey, modal yang awak dapat lah, yang ada jumlah yang dimiliki oleh usahawan untuk memulakan perniagaan. Okey, apa dia sewa beli? Boleh tak bagi satu ayat ringkas yang mana awak tahu itu adalah sewa beli? Okey, siapa boleh? Saya boleh tengok dekat meeting, dekat Meet punya chat boleh. Saya boleh tengok juga dekat ni, dekat YouTube. Okey. Tak, bagi satu ayat yang simple sahaja untuk terangkan tentang sewa beli. Ataupun memang ramai yang rasa bab ni susah. Susah nak bezakan mana satu overdraft, mana satu share, mana satu sewa beli, mana satu pajakan, mana satu arahan, mana satu pemfakturan. Okay, ada tak yang awak rasa memang sebenarnya benda ni susah? Okey, tak reti beza. Okey, Alia. Okey, institusi kewangan akan membeli dan menyewakan aset kepada usahawan. Barang yang dibeli secara ansuran. Okey. Okey, untuk awak hafal ataupun untuk awak bezakan antara apa benda-benda tadilah sewa beli semua. Okey. Saya bagi dekat sini, kalau boleh awak salin lah. Okey, betul lah Izian kata. Kalau sewa beli, okey, awak memang nak beli barang tu. Okey, bila dah habis bayar baru aset tu jadi hak milik kita. Itu sewa beli. Okey, kita sepanjang-panjang selagi belum habis tempoh, kita akan membayar yang dinamakan sewa. Tapi memang kita nak beli barang tu. Dah habis tempoh, kita memang ada niat untuk membeli dia. Okey, dia selalunya sewa beli ni pelajar akan confuse dengan pajakan. Lepas tu pajakan, pelajar akan confuse pula dengan apa? Cagaran, gadaian. Okey, sewa beli, awak ingat ya, paling mudah untuk awak ingat lah. Sewa beli tu nak beli. Kita nak beli barang tu, kita kena bayar sewa. Selagi belum habis bayar sewa, barang tu masih hak milik bank. Dah habis bayar baru kita punya. Itu sewa beli. Kalau pajak, okey, pajakan pula apa? Apa beza sewa beli tadi dengan pajakan?
Selalu kadang-kadang saya confuse dua ni. Betulkan pajak dengan gadai. Itu pun satu. Okey. Apa dipajakkan? Boleh tak somebody? Yasmin, pajakkan tu apa? Saya panggil nama ni saya tengok dekat chat ya. Melibatkan penggunaan mesin atau jentera. Okey, lagi apa lagi? Pergi tepat sikit. Jadi betul lah melibatkan penggunaan mesin atau jentera. Okey, sewa beli tadi kita nak beli barang tu. Tapi kita kena bayar lah sewa sampai habis tempoh. Contoh kita kata kita nak beli, kita kena buat pinjaman dengan bank semua tempoh 9 tahun. Okay, habis 9 tahun tu kita akan dapat hak milik. Okey. Kalau siapa-siapa yang tengok chat dekat Meet, Cikgu Azman yang saya sebut tadi pandai akronim tu, dia ada bagi satu. Omar suka strawberry manis, pahit, pagi petang. Akrostik. Untuk pembiayaan luaran. Omar tu overdraft, suka tu sewa beli, manis tu modal permulaan, pahit tu pajakan, pagi perfaktoran, petang pinjaman. Omar suka strawberry, manis, pahit, pagi petang. Itu untuk awak ingat akronim. Okay, nanti kita akan saling balik lah. Okay, thank you Cikgu Man. Okay, Cikgu Zaimah kata tak nak aset kekal hak milik kita. Okay, betul. Bila kita sebut tentang pajakan, ayat yang kita kena ingat, kita tak nak beli pun benda tu. Kita nak sewa je, nak guna je. Okay, contoh, saya ada kedai. Kedai saya tu, sebelah tu ada satu kawasan, kawasan semak. Okay, dan saya nak besarkan saya punya kedai. Okay, saya perlukan jentera. Takkan saya nak kena beli jentera kan? Sebab saya hanya pekedai biasa yang tak ada kena mengena pun dengan jentera. Okey, jadinya saya sekarang ni saya tak nak saya kena ada jentera untuk saya bersihkan saya punya kedai tepi tu. Jadi daripada saya beli, saya buat sewa beli, saya hutang, saya bayar setiap bulan, kemudian jadi hak milik saya, baiklah saya buat pajakan sebabnya saya hanya pajakkan, maknanya saya hanya gunakan bulan. Contoh, saya 3 bulan untuk siapkan, untuk bersihkan saya punya kawasan. Jadi saya hanya gunakan dia untuk tempoh tu je, 3 bulan tu je. Dia masih membayar sewa tapi sekarang ni kita tak nak beli. Kita nak guna je, macam pinjam lah lebih kurang. Jadi itulah pajakan. Yang sewa beli tadi, kita bayar sewa. Tapi barang tu, aset tu kita nak. Pajakan, kita bayar sewa. Ada tempoh tertentu. Tapi kita tak nak beli. Kita hanya pakai dalam tempoh tersebut je. 3 bulan lah. Lepas tu pulangkan balik. Okey, untuk tempoh yang tertentu. Okey. Okey, betul Cikgu Zaimah. Tak nak aset kekal hak milik kita. Betul. Okey. Jadinya, itu modal dah, sewa beli, pajakan, pemfakturan. Okey, macam mana kita nak tahu soalan tu tentang pemfakturan? Macam itulah Izian. Okey, harap boleh faham Okey, jadi pemfakturan pula. Apa keyword yang awak nak tahu soalan tu berkisar tentang pemfakturan? Ada tak siapa-siapa? Okey, pemfakturan. Dalam soalan awak akan nampak kalau dia kata tak nak beli mesin. Itu mesti pajakan. Kalau dia kata dia nak beli. Dia nakkan hak aset tu. Maknanya itu saya belilah. Sekarang ni apa kan? Yes, pandai Izan. Invoice. Okey, sebelum tu apakah dia invoice? Siapa boleh bagi tahu saya apa dia invoice? Kita sebut invoice kan. Apa dia invoice? Okey, apa invoice? Okey, betul. Bila kita pergi kedai, contoh saya nak pergi Aeon. Sekarang tak boleh pergi. Bila kita pergi kedai menyoping, membeli belah ataupun awak beli daripada pembekal, beli barang.
bila kita bagi duit, kemudian kita akan dapat satu kertas yang dinamakan apa? Receipt. Itu kalau kita bayar cash. Kalau kita berhutang ataupun nama untuk kita yang belajar perniagaan ni, kita beli barang secara kredit, kita akan dapat kertas juga yang mana namanya adalah invoice. Jadi pemfakturan ni dia ada kena-mengena dengan invoice lah. Okay. Yang itu nanti kena terangkan lagi panjang sebab nanti dia ada contoh nak kena beli invoice pada harga yang lebih kurang, ada pada harga yang kurang. Okay, yang itu nantilah bila ada masa lagi insyaAllah saya akan terangkan satu-satu untuk bab-bab pula lah. Sebab yang ni sekarang ni kita hanya bercerita secara umum. Okay, kalau pemfakturan tu ada perkataan invoice tu, betul lah. Itu awak akan tahu, otomatik awak akan tahu dia ada kaitan dengan pemfakturan. Kemudian overdraft pula. Overdraft tu apa? Oh, Syed anak murid Cikgu Satira. Okey, cepat Syed. Apa dia overdraft? Siapa tahu? Overdraft tu apa? Okey, Cikgu Rosna cakap tadi, invoice ialah dokumen yang digunakan dalam pembelian secara kredit, secara berhutang. Okey, betul lah tu. Okey, Fazli, Cikgu Fazli dia kata guna duit lebih dari yang ada dalam akaun. Okey, akaun apa? Bila sebut tentang overdraft, dia bukan semua akaun yang terlibat boleh. Dia mesti akaun, okey betul lah. Okey, hanya pemegang akaun semasa sahaja yang boleh minta kemudahan overdraft ni. Contoh, saya ada hutang saya 30,000 tapi dalam bank akaun semasa saya ada 15,000. Tak cukup lagi 15,000. Jadi saya akan memohon kepada pihak bank untuk membuat overdraft iaitu sebanyak baki yang tak cukup tadi iaitu 15,000. Okey. Okey, jadi itu adalah overdraft. Okey, gadaian. Okey, tolonglah janganlah terconfuse antara gadaian dengan pajakan. Sebab awak selalu dengar okey pergi pajak gadai kan? Pajak gadai. Pajak tadi apa? Pajakan tadi kita tak nak beli tapi kita nak sewa guna dalam tempoh tertentu. Okey. Satu barang berharga dijadikan sebagai cagar. Okey, betul. Izzian betul. Yasmin betul. Cikgu Fazli tadi pas. Pemegang akaun semasa. Betul dah tau. Okey, jadinya bila berkaitan tentang gadaian tadi, maknanya kita letakkan sesuatu yang berharga kepada bank, pada pihak bank ataupun pihak yang berwajib lah, Arahnu ke apa ke. Kita cagarkan barang kita untuk dapatkan cash. Jadi kalaulah kita tak dapat menjelaskan kita punya pinjaman tadi dalam tempoh yang ditetapkan, maka barang gadaian tadi akan diambil oleh pihak bank. Okey, tapi dalam masa yang sama kita boleh fikirlah, maknanya bila kita nak letak barang tu sebagai barang cagaran, mestilah satu barang yang berharga. Mestilah barang tu lagi tinggi nilainya daripada pinjaman, betul tak? Kalau awak bagi benda yang murah, pinjam lebih, memang tak boleh lah. Okey, dekat situ konsep gadaian tadi, Arahnu tadi. Okey, itu sedikit ulang kaji faktor luaran, faktor dalaman. Okey, jadi kita tengok balik kepada soalan. Okey, dia nak apa? Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis pembiayaan. Okey. Syarikat Percetakan Global menghadapi masalah kekurangan 3 buah mesin yang bernilai 75,000 untuk siapkan cetakan majalah dengan segera. Pihak syarikat mempertimbangkan untuk beli mesin tersebut secara tunai atau memajak daripada syarikat pajakan. Okey, markah ada 4. Tapi soalan kat situ awak tengok ada 2. Apakah jenis pembiayaan yang sesuai? Okey. Kemudian dia kata berikan alasan. Okey, jadi dekat situ macam mana awak nak jawab? Sekarang ni dia kata syarikat tu dia tak cukup 3 buah mesin bernilai 75,000. Okey, syarikat tu sekarang ni dia tengah
pertimbangkan nak beli mesin tunai ke ataupun nak memajak daripada syarikat pajakan. So awak dah tahu tadi kan pajakan tu macam mana konsep dia. Okey, jadinya apakah jenis pembiayaan yang sesuai? Okey, awak nak jawab apa? Sharvin, kalau awak kata pajakan dan sewa beli tu tak boleh tau. Sekarang ni dia bagi dua option. Sama ada, awak kena baca soalan tu betul-betul. Dia kata sama ada untuk membeli mesin tersebut secara tunai, itu satu cara. Cara yang kedua dia kata untuk memajak daripada syarikat pajakan. Okey, awak kena pilih antara dua tu je. Sama ada secara tunai ataupun secara pajakan. Sebab dekat soalan ni dia dah bagi. Syarikat tu dia dah dalam kepala dia dah fikir dah, dia tak nak sewa beli. Dia nak dua je cara. Sama ada pajakan atau tunai. Bila soalan macam ni, awak boleh bagi salah satu. Awak bagi tunai pun betul, awak bagi pajakan pun betul. Tak ada yang salah dekat situ. Unless awak terbagi sewa beli. Yang itu automatik salah sebab pilihan tu tak ada pun dalam pilihan yang dinyatakan dalam soalan. Sebab soalan ni minta sama ada nak guna tunai ataupun dia nak guna pajakan. Kalau awak kata jenis pembiayaan yang sesuai dipilih oleh syarikat apa tadi? Syarikat percetakan global ialah pajakan. Contohlah awak kata pajakan. So dapat 1 markah. Kemudian awak huraikan lagi 3 markah. Kenapa? Alasan awak kenapa? Kalau awak kata memilih tunai, dapat 1 markah dekat tunai. Kemudian lagi 3 markah tu awak terangkanlah kenapa awak kata tunai tu sesuai. Dia kat sini dua-dua betul. Pilih pajakan pun betul, tapi awak kena bagi alasan dia. Pilih tunai pun betul dan bagikan dia punya alasan juga. Okey, boleh? Jom kita tengok dia punya skema. Okey. Ni cadangan jawapan dia. Dua-dua boleh. Pajakan boleh, tunai boleh. Jadi dekat sini kena, sebab dekat soalan dia dah bagi dua pilihan. Jadi awak kena pilih antara dua tu je. Awak tak boleh pilih yang lain. Kalau awak kata pajakan, apa pajakan? Okey, sebabnya syarikat boleh guna mesin tanpa keluarkan modal yang tinggi. Maksudnya dia tak payah belilah. Okey, modal yang ada boleh diguna pakai untuk kembangkan perniagaan. Okey, kemudian bayaran sewaan mesin dibayar secara ansuran setiap bulan. Okey, jadi dekat situ kalau awak pilih jawapan awak sebagai pajakan. Kalau awak pilih secara tunai pula, okey, kenapa orang ataupun peniaga-peniaga dia tak nak pajakan tu, dia nak secara tunai. Okey, dia gunakan kaedah tunai sebab dia nak elakkan berhutang. Okey, lepas tu bila kita bayar tunai, dia lebih murah dengan jimat. Okey, terus jadi hak milik. Kalau pajakan tadi, awak bayar sewa, lepas tu awak kena pulangkan balik barang kan? Kena pulangkan balik mesin tu. Lepas tu ada waranti daripada penjual, okey, boleh tambah aset perniagaan. Mana-mana pun boleh, mana-mana pun betul. Sebab yang ini dia suruh awak pilih yang mana satu yang awak rasakan sesuai. Okey. Okey, kita tengok pada slide seterusnya. Yang ini antara kata tugas yang ada lah. Okey. Kalau awak tengok dekat channel saya dah buat satu video tentang kata tugas. Yang itu besar sikit lah. Dia dalam bentuk PowerPoint yang ini. Jadi awak nampak lah besar satu-satu. Maknanya bila video tu berjalan awak boleh pause. Awak boleh stop kan tu awak salin.
Yang ini pun ada jugalah. Sebab yang ini hari ni saya kenalan sikit-sikit, jadi saya bagi secara overall lah. Okey, kalau bandingkan, soalan bandingkan, kena bagi persamaan dengan perbezaan. Awak kena ingat itu kalau keluar soalan bandingkan, macam soalan Percubaan Kelantan tahun 2020 ni. Soalan 7 ke? Dia minta bandingkan. Bila ada soalan bandingkan, awak kena bagi persamaan. Lepas tu bagi dia punya perbezaan. Perbezaan boleh buat dalam bentuk kotak. Okey. Kemudian kalau huraikan. Huraikan awak kena bagi fakta. Kena bagi huraian dan contoh ikut soalan. Selalunya soalan tu dia dah bagi dah. Dia punya cerita. Dia punya contoh apa. Masukkan dalam awak punya jawapan. Okey. Kemudian hitungkan. Bila hitungkan, kena kira lah. Bila kena kira, bagilah dia punya formula. Okey. Bersetujukah atau wajarkah? Okey, awak nyatakan. Setuju sebab apa? Ataupun awak tak setuju sebab apa? Dua-dua betul. Tak setuju betul juga. Tapi kenapa? Bagi alasan awak. Kalau awak kata tak setuju, okey, tak setuju, jawapan dia betul, tak setuju, kenapa? Kena bagi dia punya alasan dia punya huraian dia. Okey, saya kata kerja ni ada 11 ke 13? Okey, kemudian jelaskan kesan. Okey, kena berikan huraian positif dan negatif. Okey, lakarkan. Macam tadi contoh dia kata ada soalan lukiskan TPM kan. Lakarkan kena lukis semua betul-betul. Betul lah, tajuk semua, itu semua kena bagi dengan betul. Sejauh manakah ataupun beri komen ataupun beri pendapat. Jadi awak kena bagi komen positif dan komen negatif berpandukan kehendak soalan. Tengok soalan tu nak apa, nak macam mana. Okey, kemudian bagaimanakah. Sekejap ya. Okey, kalau bagaimanakah itu atau dua cara kepada cara yang dipilih. Yang ni kena tengok contoh soalan yang berkaitan. Kemudian baru kita tahu, oh macam ni. Bila kadang saya cakap tak nampak. Tapi untuk bagi setiap kata tugas dan dia punya soalan tu untuk hari ni tak sempat. Jadi saya akan bagi secara umum. Okey, tentukan. Awak tentukan. Maksudnya awak pilihlah jawapan yang awak rasakan paling tepat. Kemudian syorkan, cadangkan, sarankan. Maksudnya awak kena bagi pendapat dan huraian awak apa. Okey. Okey cikgu, semalam nanti saya akan masukkan link saya tu dekat tak apa nota tu dia kalau line tak clear awak akan nampak saya punya mic ni tak clear. Kalau line awak okey, awak akan nampak clear. Semuanya benda ni saya letak juga dalam channel saya, channel Cikgu Sheila. Okey, nanti saya akan letakkan dekat bawah lah. Okey. Okey, bila perbezaan kotak pun boleh. Cikgu nak tulis perbezaan antara OBU dan OBBU ialah OBU apa, manakala OBBU ialah apa. Awak buat maaf. Cikgu buat macam tu pun boleh ataupun cikgu terus letak kotak. Perbezaan antara OBU dan OBBU ialah, okey kotak tu bahagikan tengah, okey OBU, cikgu ceritakan tentang OBU, sebelah sini tentang OBBU. Okey, jadi dua-dua boleh. Nak guna penanda wacana boleh, format kotak pun boleh untuk perbezaan, tak ada masalah. Okey. Cikgu Fazli tak clear sangat ke? Ke boleh je baca? Okey. Itu pengenalan tadi. Ini barulah masuk apa dia kertas perniagaan SPM. Sekarang dah fokus SPM. Okey, bila awak nak ambil SPM, okey kita ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3.
Kertas 1 kita ada objektif 40 soalan. Okey, yang ini cara dia selalunya akan masuk semua. Okey, kita sebenarnya tak boleh juga saya tak berani nak kata apa masuk apa tidak. Okey, sebab kita pun baru tahun ketiga. Jadi pelajar-pelajar awak buatlah latihan-latihan sebanyak mungkin. Okey, macam sekarang ni soalan-soalan objektif dah dikumpulkan. Soalan-soalan percubaan SPM 2020. Jadi boleh je awak minta dekat cikgu ke ataupun rasanya dekat internet saya tak perasan dah ada ke belum. Awak bolehlah buat setiap latihan tu berulang-ulang kali. Okey. Kemudian kertas 2. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B, kita ada bahagian C. Okey, yang mana setiap bahagian tu dia punya tahap kesukaran dia berbeza dan kata tugas yang ada dekat soalan tu pun berbeza juga. Kemudian kertas 3 iaitu kerja khusus. Okey, yang kerja khusus ni sepatutnya semua orang dah siap ke? Okey, kerja khusus awak. Okey, kita start sebab PKP ni kita tahu masa tu daripada awal tu bulan berapa. Dia dah di-inject kan. Tapi tolong buat cepat-cepatlah, siapkan cepat sebabnya boleh awak fokus kepada untuk ulang kaji kertas 1 dan kertas 2. Okey. Kita tengok dia punya peratusan pembahagian markah dia macam mana untuk kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey. Untuk pecahan markah bagi kertas 1, 20 markah. Okey. Kertas 2, 60 markah dan kertas 3 awak buat rancangan perniagaan tu 20 markah. Okey. Jadi 262 100. Macam mana awak nak bezakan apa perbezaan soalan-soalan tu? Okey, jom kita berkenalan dengan kertas 2 bahagian A. Okey, bahagian A kita ada 5 soalan. Ada 6 soalan yang awak kena jawab 5. Okey. Kemudian markah yang diperuntukkan untuk satu-satu soalan tu ada 10 markah. Okey. Sekejap saya tengok dekat chat. Okey, Alia dah siap, Cikgu Fazli dah siap, Mak Gulai yang dah siap kerja khusus tu. Okey. Untuk menjawab soalan bahagian A, jawapan awak mestilah ringkas dan padat. Okey, maksudnya sebab selalunya kat soalan A ni, jawapan dia terus tanya direct. Kemudian tanpa huraian yang jelas. Okey, saya selalu cakap dengan saya, bila awak jawab soalan, jangan ada ruang untuk cikgu tanya balik. Apakah, mengapakah, bagaimana yang 4H1W tu kan? 1H4W. How, what, when, why. Bila cikgu boleh tanya balik soalan tu dekat jawapan awak, maksudnya jawapan awak tu tak tepat. Jadinya jangan ada ruang untuk betul 1H4W. Confuse sekejap. Okey. Kemudian 5 minit yang pertama tu awak baca semua soalan. Okey. Gariskan kata tugas, gariskan kata kunci. Kemudian tengok dia punya peruntukan markah tu. Okey, lepas tu tengok soalan mana yang awak confident awak boleh jawab. Okey, ada yang tanya. SPM ke SSM tahun depan format baru, tak ada format baru. Kita sebenarnya barulah ni. Kita baru tahun ketiga. Macam subjek lain KSSM tahun depan yang form 4 macam tu awak memang tahun depan format baru. Maknanya form 4 ni format baru kan? Macam paper perniagaan, paper account, paper sains sukan. Okey, tiga-tiga paper ekonomi. 4 paper ni dah start dengan KSSM yang baru format 3 tahun lepas. Maksudnya awak tahun yang ketiga. Tu pasal awak tengok buku teks awak tu buku baru. Itu awak nampak kan?
Jadi format tu baru je tukar, baru tahun ketiga. Dan memang tak akan tukar lah, tak tahulah untuk berapa tahun yang akan datang. Tu pasal buku awak cantik. Okay, sebab awak memang baru tahun ketiga. Okay. Okay, jadinya bila awak dah pilih soalan yang awak yakin jawab, okay, jadi awak tengoklah, okay, dekat bila dapat kertas soalan tu, awak conteng-conteng lah tulis, okay, apa fakta yang awak ingat, tulis semua. Mana yang paling banyak, paling awak confident tu, itulah yang awak tulis betul-betul dalam kertas jawapan awak. Okay, ada yang tanya, cikgu boleh tak jawab soalan ada 6, arahan minta jawab 5, tapi awak jawab 6. Boleh, cumanya pastikan pembahagian masa awak tu betul lah. Jangan awak buat semua bahagian A, tiba-tiba bahagian C nanti awak dah tak sempat nak jawab. Padahal bahagian C tu sebenarnya itu bahagian yang senang untuk awak dapat markah tau, sebab semua maklumat ada dalam cerita. Dalam walaupun awak nampak bahagian C tu panjang, banyak jawapan-jawapan berada di dalam itu. Berbanding yang bahagian A ni, banyak fakta yang awak kena ingat lah. Okay, dia respon terhad. Maksudnya soalan dia berdasarkan itu, dia dekat situ. Ada dalam buku. Okey, yang itu soalan bahagian A. Kat bahagian B. Okey. Yang ini contoh sedikit lah yang bahagian A. Okey, huraikan tujuan perniagaan. Direct. Jelaskan maksud berhad. Lepas tu, tengok dekat C ni. Yang ni saya tunjuk saja ya. Saya rasa macam bincang kita tak sempat. Tak apa, insyaAllah lain kali kita akan bincang soalan. Hari ni, kita berkenalan dulu dengan paper perniagaan. Okey, dekat bahagian C ni. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan suatu bentuk pendidikan perniagaan. Okey, apakah kelebihan bentuk pendidikan perniagaan tersebut? Bila dapat soalan macam ni, ada juga pelajar yang salah bagi pendidikan perniagaan. Okey, awak tengok jangan dekat atas ni. Dia cakap perusahaan mercus yang berhad. Jadi, awak bagilah kelebihan pendidikan perniagaan yang berhad. Okey, bila dapat soalan tolong tengok untuk orang baca semua. Okey, sebab bila ada je selalu, ada je kotak macam ni adalah jawapan di dalam itu. Okey, yang ini lepas tu dia akan tanya, jelaskan tindakan dilakukan oleh perusahaan yang berhad untuk mengisi pasar antarabangsa. Dia kata tindakan, jelaskan tindakan. Okey, ingat balik kata tugas jelaskan tu kena bagi apa. Lepas tu dalam soalan ni dia ada bagi perabot. Perabot apa? Kayu getah. Apa? Senyam berhad. Dekat mana? Selangor. Pekerja berapa orang? Semua kalau boleh. Awak tengok soalan ada tak yang awak boleh kaitkan. Maklumat-maklumat ni dalam awak punya jawapan. Okay. Dekat sini saya bagi jawapan untuk bahagian C sajalah. Okay, kelebihan senyam berhad apa? Kemudian tindakan dia untuk menembusi pasaran luar negara. Awak tengok ya, dah banyak kali dah kita berjumpa terserempak dengan perkataan pasaran. Tadi campuran pemasaran, pasaran. Yang ini menembusi pasaran. Tadi pun 4P, sini pun 4P. Jadi bila awak pelbagai arah soalan dan awak dah bong banyak kali dengan kata kunci keyword yang sama, jadi awak tahu bila sebut pasaran biasanya dia akan ini 4P tadi. Price, place, product, promotion. Okey, tengok. Nak tambah baik perabot. Jangan tambah baik ataupun mencipta produk yang canggih. Produk apa? Dalam soalan ada tak kata dia jual apa, dia keluarkan produk apa. Dia ada cakap tentang perabot, tolonglah tulis perabot. Okey, jangan awak biarkan dia produk tersebut, sebut, tak nak. Okey, biasakan masukkan awak punya cerita tu, masukkan awak punya jawapan tu, cerita tu dalam awak punya jawapan. Okey, yang itu bahagian A. Okey, kita tengok dekat bahagian B. Tadi bahagian A tadi dia macam direct je kan?
Dia tak banyak kibatnya, dia tak banyak pusing-pusingnya. Okey. Jadi untuk bahagian B pula, 3 soalan awak kena pilih 2. Markah dia lebih sikit lah. Tadi 10 markah. Sini 15 markah kan. Okay, dia ada respon terbuka, respon terhad dan respon terbuka. Maknanya kena analisis lah. Kadang-kadang dia akan masuk. Dalam satu soalan tu dia akan campur-campur bab. Itu dekat bahagian B. Kemudian ada aplikasi. Dia akan minta lah mungkin buat keputusan pada pendapat anda. Okey. Apakah yang anda cadangkan? Dia adalah aplikasinya. Kemudian dia ada buat peniraan sedikit. Dia ada satu situasi kompleks yang awak kena bandingkan ke, awak kena bagi persamaan ke. Jadi dia, awak nampak pattern A dengan B tadi, B ni dia dah aras dia tinggi. Berbanding dengan yang A tadi. Kemudian ada penalti sebab calon perlu huraikan untuk dapat markah. Okey, maksudnya penalti tu maknanya tolak markah. Macam kadang ada satu soalan, okey, dia ceritalah pasal apa pasal perabot tadi. Contohlah pasal perabot semua tu. Lepas tu awak tak ceritakan, awak bagi jawapan awak terbuka sangat. Produk tersebut, syarikat tersebut. Awak kena nyatakan syarikat apa, produk apa untuk mengelakkan awak kena penalti. Sebab kadang-kadang jawapan awak dah betul. Tapi bila awak punya kepala tu, awak tak nyatakan produk apa, siapa orangnya, orang tu jual apa, tergantung dekat situ. Walaupun dah dapat 4 markah, awak akan kena potong 1 markah. Jadi awak boleh tengoklah dekat soalan-soalan percubaan yang ada, yang dah ada jawapan tu, awak boleh tengok banding dekat mana yang kena potong, kenapa kena potong, kenapa tak kena potong. Selalunya sebab bagi jawapan terlalu ringkas tadilah awak tak cukup. Maklumat dah diberi tapi awak tak masukkan. Ini menyebabkan kemungkinan awak dikenakan penalti. Okey, bukan main bola je ada penalti tau. Jawab soalan perniagaan pun ada penalti juga. Okey, sebaiknya jangan bentuk point sebab nak ayat penuh berbanding bahagian A. Okey, yang ini itulah seelok-eloknya awak buat dalam bentuk ayat penuh. Okey, tak nak seketul tu memang untuk awak dapat markah penuh pun susah. Sebab bahagian B ni di aras dia tinggi dan takut kadang-kadang bila awak terlalu simple jawapan awak tu menyebabkan awak ada hilang markah di sana sini sikit. Okey, yang ini selalunya pelajar-pelajar yang memang dia boleh menulis dengan baik, dia akan buat macam ni lah. Kalau awak rasa tahap awak untuk menulis point form, tapi ingat ya, walaupun namanya point form, dia point essay. Bukannya point awak yang tak lengkap tu, 2 perkataan, 3 perkataan tu memang tak boleh. Maksudnya dekat sini saya selalu ajar pelajar saya, kalau ayat tu nak markah dia 8, awak bagi satu ayat penuh, terus awak pergi bawah, ayat kedua. Sebab mungkin takut bila awak buat ayat penuh perenggan, awak tak nampak pula dekat mana jawapan, dekat mana pembahagian markah dia. Jadi untuk awak sendiri ingat, untuk awak sendiri boleh markah awak kalau betul, awak buatlah poin pertama apa, ayat bawah, ayat kedua, ayat ketiga. Dalam perenggan pun lagi okey. Ikut macam mana yang cikgu awak ada ajar di sekolah dan yang mana awak lebih mudah bagi awak. Kalau awak rasa untuk mula perenggan tu awak rasa macam susah ni, terus start ayat ni, perenggan tak nak buat lah, jangan. Asalkan awak menulis, tolonglah menulis. Sebab bila awak menulis, adalah markah untuk cikgu bagi. Untuk cikgu cari yang mana ada kaitan dengan skema awak. Kalau awak tak menulis tu, ataupun markah 8, awak tulis banyak tu je, 1 ayat, 2 ayat je, sasah lah dekat situ, awak tak akan dapat sebanyak 8 markah. Okay, jadi bila awak menulis tu, awak kena menulis betul-betul lah. Tengok betul-betul dekat dia punya pembahagian markah. Okay. Kalau, Alia tanya, kalau tak masuk ke apa yang dalam gambar tu, jawapan kita kurang markah. Kalau macam tadi, contoh, kita tengok contoh. Dia cerita tentang perabot kan. Awak kenalah sebutkan perabot. Awak jangan sebut produk tersebut. Padahal dekat jawapan, dekat soalan tu dah cakap soalan tu tentang perabot. Jadi kena tulis. Macam dia kata, Alia membuka
kedai perusahaan perabot. Kedai siapa? Okey, awak cakap lah. Perusahaan Alia apa-apa sebut. Kalau Alia tu sebutkan perabot tu. Tolong masukkan maklumat daripada soalan ke dalam jawapan. Okey. Boleh ya? Okey. Bahagian B. Okey, ni contoh soalan. Maklumat berikut berkaitan perniagaan Puan Fatihah. Okay, dia cakaplah Puan Fatihah ni. Anda berpendapat cara Puan Fatihah meniaga perniagaan adalah bijak. Kemukakan alasan anda. 8 markah. Kalau kita tengok dekat bahagian A tadi, markah dia 2, 3 kan. Pecahan dia kecil-kecil. Bila masuk bahagian B, ni soalan 7 ni. Dia dah bagi 8 markah. Kenapa Puan Fatihah menolak tawaran Puan Muni? 7 markah. Okey, nanti insyaAllah ada masa kita akan bincang soalan. Hari ni kita hanya bincang pengenalan sebab tak sempat. Okey. Tengok dia punya cadangan jawapan dia. Okey, awak kena sebutlah. Kita tengok apa punya soalan kepala dia tadi. Cara Puan Fatihah mengenali perniagaan adalah bijak kerana, okey, yang kepala ayat ni kena tulis. Puan Fatihah mengendalikan perniagaannya adalah bijak kerana, kena bagilah. Baru awak buat awak punya alasan kerana apa. Okey, soalan B tadi. Kenapakah Puan Fatihah menolak tawaran Puan Muni? Puan Fatihah menolak tawaran Puan Muni kerana, okey, kena tulis, tolong biasakan kepala ayat tu kena tulis. Okey, anggaplah macam kalau tak ada kepala, kalau kita tak ada kepala apa jadi? Macam itulah juga awak punya jawapan, kena ada kepala. Okey, Puan Fatihah menolak tawaran Puan Muni adalah kerana, awak beritahulah. Sebab tadi Puan Fatihah ni dia berikan tunggal. Puan Muni ni dia nakkan perniagaan tu secara perkongsian. Jadi awak bagilah kelebihan memberikan tunggal atau awak boleh bagi juga kekurangan perkongsian. Sebab ditolak tadi kan dia masih berpegang bahawa dia nak tunggal juga. Kenapa dia tak nak perkongsian? Okey, tak boleh dah. Lepas tu mudah diuruskan sebab yang itu dua-dua tu sebenarnya persamaan. Dua-dua persamaan ataupun benda yang positif untuk tunggal dan perkongsian. Sekarang ni Puan Fatihah tu seboleh-bolehnya dia tak nak perkongsian tu sebab dia nak, kita nak jawapan tu lebih kepada kelebihan tunggal tadi. Jadi jangan bagi jawapan yang tengok merah saya buat ni. Cukai dan mudah tidak diterima kerana perkongsian dan tunggal. Kedua-dua cukai perseorangan dan kedua-duanya mudah ditumbuhkan. Okey. Dan itu bahagian B. Okey, bahagian C pula. Okey, bahagian C. Okey, baca soalan. Okey, ada tips cikgu-cikgu perniagaan bagi. Okey, ada yang kata awak boleh buat bahagian C dulu. Baru buat bahagian A, bahagian B. Okey, tapi apa-apa pembahagian masa kena tengok ya. Ataupun ada yang bagi pendapat, okey. Kita ada petikan yang panjang, kadang-kadang 2 muka surat dan ada kali-kala. Okey. Awak tengok dekat dia punya soalan dulu. Tengok soalan 1, 2, 3, 4 dia nak apa. Bila dah baca soalan, awak dah gariskan kan dia punya kata kerja dia punya keyword dia apa, kata tugas dia apa. Bila awak baca petikan baik semula, awak dapat dah soalan 1 dekat mana, soalan 2 dekat mana. Jadinya itu tips yang antara cikgu-cikgu perniagaan bagilah. Okey, untuk bahagian C. Sebab bahagian C ni setengah pelajar dia takut tengok bahagian C sebab apa? Sebab dia panjang. Cerita pun dah panjang, dah 2 muka surat. Lepas tu nampaklah pula tiba-tiba ada graf lah, tiba-tiba ada ada nombor-nombor bagai, awak dah takut. Jangan takut. Cuba buat semua soalan-soalan percubaan yang ada dan awak tahu sebenarnya tak sesusah mana. Bahagian C ni sebenarnya senang untuk awak dapatkan sebab petunjuk ada dalam petikan.
Sebab semua-semua tu memang dah diberi dalam petikan. Jadi untuk tugas awak untuk kenal pasti yang mana fakta, huraian dia awak masukkan awak dalam awak punya. Ini contoh bahagian C lah. Tengok. Dengan ada gambar. Dengan ini panjang lah, panjang. Lepas tu siap ada gambar-gambar colour-colour. Memang awak punya soalan periksa SPM memang ada colour. Bahagian C, special ada warna. Bahagian lain pun kadang-kadang ada yang bahagian ada simulasi tu ada dia punya colour nak bagi awak menarik. Bukan untuk menakutkan awak. Okay. Kemudian ada soalan, dia perenggan-perenggan. Kemudian ada dia punya soalan lah. Dan selalunya ya. Saya tak kata semestinya, saya kata selalunya dekat kalau bahagian C soalan 1 selalunya dekat perenggan 1. Soalan 2 dekat perenggan 2. Selalunya lah pattern dia macam tu. Lepas tu yang ini selalunya macam kebat. Untuk awak berfikir sikit. Okey. Jadinya ini untuk bahagian C lah. Bahagian C dalam bentuk perenggan. Okey, ni cadangan jawapan tadilah. Okey, panjang. Okey. Untuk cadangan pemarkah untuk lulus. Okey, selalunya dekat sekolah-sekolah kita punya passing mark dalam 40 kan. Macam mana awak dapat 40 markah tu? Kertas 1 dapatkan 10 markah. Kertas 2 18 markah. Kertas 3 12 markah. Jadi folio tu memanglah kalau awak buat bagus, free-free je awak memang akan dapat markah awak. Okey, dekat kertas 2 tu macam mana nak dapatkan 18 markah ni tadi? Bahagian A yang ini untuk 40 ya. Seboleh-bolehnya janganlah dapat 40 sahaja. Kita naklah yang B, B+, A+, tu lagi bagus. Okey, untuk bagi tadi, untuk Ludi yang untuk lulus saja ni. Mungkin awak rasa, cikgu saya tak pernah lulus. Okey, bahagian A awak cubalah dapatkan 20/50. Maksudnya awak dah ada soalan-soalan yang memang awak confident. Okey. Kemudian bahagian B, takkan tak boleh dapat 5/30. Mesti boleh kan? 5 sikit sangat. Bahagian C, 5 markah. Dapat 18 markah. Tapi yang 5 ni memang ini minimum untuk dapatkan 18. Sepatutnya memang awak boleh dapat banyak lagi lah dekat sini. Okey. Yang ni cadangan sahaja. Pemakaian untuk lulus. Okey, saya nak pelajar-pelajar tak naklah lulus sahaja. Kita kenalah ada target. Okey, sikit lagi dah nak habis dah. Okey, ini kesilapan yang selalu pelajar buat. Tak ada nota ringkas. Awak bila periksa awak angkutlah buku teks tu. Angkut ni pergi jalan-jalan mana-mana. Selalu saya tengok kalau nak periksa tu pegang mana-mana selak buku teks. Betul ke boleh hafal tu? Awak kena ada nota ringkas awak sendiri sepatutnya. Kemudian tak menguasai fakta. Okey, konsep, tak faham. Kemudian takut nak jawab. Tak payah takut-takut. Kertas tu tak ada salah tiba-tiba dia kena keluar mulut ke apa makan awak, tak. Kemudian kurang mahir kaitkan soalan dengan tajuk. Maksudnya awak tak familiar. Awak jarang buat latihan, memang awak tak mahir lah nak kaitkan soalan dengan tajuk. Kemudian salah tentukan kehendak soalan. Jawapan terlalu ringkas. Ketus jawapan awak bagi. Tak dikembangkan pun tak boleh. Tidak buat rangka jawapan. Bila awak dapat soalan terus buat rangka tepi-tepi tu. Sementara awak masih ingat, bila kita nak duduk tu, sementara awak masih ingat, awak tulis, dah hafal tu. Dan yang ini pun tulisan, tolong tulisan awak bagi jelas. Senang pemeriksa untuk melihat. Kalau cikgu kat sekolah pun 2 tahun tu lah untuk awak drill menulis. Bagi senang nampak. Kemudian dakwat pen pun main peranan. Okey, seboleh-bolehnya janganlah guna dakwat yang boleh kembang tu kan. Biar mata 0.5, 0.7 okey kot. Kalau halus sangat tu pun, dah lah halus tulisan awak kecil, kesian cikgu yang nak menanda kertas awak tu. Kemudian tidak gunakan clue dalam soalan. Maksudnya dah diberi jawapan-jawapan, dah ada clue-cluenya awak tak gunakan. Itu pun kesalahan yang selalu pelajar buat. Dan tak pandai menguruskan masa semasa menjawab. Tolonglah tengok masa jam yang ada tu, tolong awak tengok. Okey. Jadinya dah nak akhir ni.
Sikit pada saya lah, latih tubi tu buat banyak-banyak kali. Okey, kalau awak rasa awak selesa dengan cikgu ni, awak pergilah bertanya kepada ramai cikgu. Jangan hanya fokus seorang dan bila awak rasa macam mungkin cikgu tu sibuk tak sempat nak jawab soalan awak, terus awak rasa cikgu tak nak layan pun tak. Cikgu pun kadang-kadang mungkin cikgu terskip, tak nampak, tak perasan. Cikgu tengah sibuk masak ke masa tu. Jadi awak tunggulah. Apa-apa webinar ataupun kelas perniagaan yang ada, awak masuk je. Rajin bertanya soalan kepada cikgu. Okey, tengok sini. Kita ingat 10% apa yang kita baca. Kita ingat 20% apa yang kita dengar. Okey, kita ingat 50% apa yang kita dengar dan lihat. 70% apa yang dicakapkan. Maksudnya awak dah dengar, lihat, awak explain balik. Itu 70%. Itu pasal cikgu-cikgu dia sedang ingat. Sebab cikgu baca, cikgu ingat balik dan cikgu cerita balik ke awak. Itu salah satu untuk awak mudah faham. Awak dah baca-baca, awak cerita balik dekat kawan. Cerita kat adik pun tak apalah. Okey adik, tadi kan ni. Cerita je lah. Asalkan awak cakap balik apa yang awak ingat tu. Kemudian kita ingat 10% dan 90% apa yang kita praktikkan. Okay, awak dah buat, dah faham semua, buatlah balik latihan yang biasa-biasa tu. Buat banyak kali, insya-Allah awak akan boleh berjaya. Okey, dah sampai ke penghujungnya. Okey, baca soalan betul-betul, pilih soalan yang anda rasakan mudah untuk jawab, faham kata tugas, maka untuk anggar masa menjawab. Jadinya dalam penerangan daripada saya, rasanya awak dah rasa paper perniagaan mudah. Okey, saya nak tunjuk satu video kejap. Simple video. Dalam kelas, tolong jangan macam ni. Kenapa tiba-tiba meja tu keluar kaki? Kenapa tiba-tiba ada dinosaur? Okay, Allah. Okey, jadinya Jangan berangan. masa saya pun dah sampai ke jadinya terima kasihlah kepada semua cikgu-cikgu dan semua pelajar-pelajar yang mengikuti webinar saya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Tiu, kepada SSTP terutamanya, dan sekarang saya berada di SSTP Perak ya, dekat JPN Perak ni. Kepada cikgu-cikgu dan pengetua saya di SMK Tanjung Rambutan. Okey, jadi insyaAllah siri webinar ni akan diteruskan lagi insyaAllah. Macam esok kita ada BM. Kemudian kita ada kimia, kita ada bio, kita ada banyak lagi insyaAllah. Kalau dapat lagi lebih ramai perkongsian pada cikgu-cikgu, webinar ni akan diteruskan. Okey, jadinya terima kasih kepada semua. Ampun dan maaf daripada saya jika ada tersalah kata, tersilap sebut ke, tiba-tiba termarah ke tadi, tak ada marah. Kadang-kadang saya bercakap memang macam tu. Okey, jadinya sesungguhnya yang kurang itu datang daripada saya dan yang baiknya itu adalah daripada Allah. Okey, jadi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih Cikgu Sheila atas perkongsian tadi. Jumpa lagi pada next webinar bersama Cikgu Din untuk subjek Bahasa Melayu esok.